أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini sempat lagi kita bertemu, walaupun tinggal lagi 2 hari lagi, hari ini dengan hari esok. Lepas daripada tu kita startlah PKPB, iaitu perintah kuatkan pengibadatan dan juga beriman dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Kita ni nak kena kuatkan ibadat dah. Baru je kita dapat merasakan solat berjamaah tu pun jauh-jauh. Macam kita ni bergaduh pula. Macam, tapi tak bergaduh pun. Baru nak rasa nikmat. Allah tarik balik. Kenapa tu? Cuba kita hitung balik, kita hisap balik, kita review balik, kita tengok apa sebab dia. Jangan kita tengok orang lain, kita tengok diri kita. Kalau kita ada buat kesalahan, kita minta ampun pada Allah, kita bertaubat, kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan taubat yang Allah beri kepada kita, taubat ni Allah kurnia, bukan kerana kita boleh taubat. Sebab itu ulama kata kita minta Allahumma inni atubu ilaik ataupun Allahumma tub alayya. Mana yang lebih afdal? Atubu ilaik, aku bertaubat pada kamu, ataupun tub alayya. Bukan Allah taubat pada kita, tak. Maksudnya di situ tub alayya tu, itu maknanya Allah kurniakan aku taubat. Bila Allah kurniakan pada kita taubat, kata ulama yang paling baik, kebanyakan ulama sebahagian dia kata lebih baik Allahumma tub alayya, berikan taubat padaku. Bila Allah beri pada kita taubat, itu taubat yang sebenarnya. Tapi kalau kita kata Allahumma inni atubu ilaik, ya Allah aku bertaubat kepada kamu, barangkali timbul taubat tu bukan betul-betul taubat. Dia sekadar kata macam kita lepas solat, habis daripada selesai maghrib ataupun isyak ataupun subuh, astaghfirullahalazim, hati kita lalai. Ataupun waktu bila bawa kereta tak, astaghfirullahalazim. Gitu. Alhamdulillah lah, nasib baik sebab astaghfirullahalazim, nasib baik tak keluar benda lain kan. Kita terkejut tu sebab astaghfirullahalazim. Kita taubat, kita kata aku minta ampun padamu. Tapi minta ampun kita tu kerana apa tu sebenarnya? Apakah kerana sudah kebiasaan kita lepas solat sebut astaghfirullahalazim, ataupun benar-benar kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala? Sebab itu kita pohon Allah kurniakan kepada kita taubat. Bila Allah kurniakan, kurniaan Allah itu yang terbaik daripada apa yang keluar daripada diri kita. Bila kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mampulah kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga walaupun kita mampu sebut semua itu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya upaya untuk kita melakukan sesuatu melainkan Allah Subhanahu wa taala yang izinkan. Sama ada daripada melakukan ketaatan, sama ada kita meninggalkan maksiat,
bukan kerana kita ni kuat beriman, bukan kerana kita ni banyak ibadat, bukan kerana kita banyak baca Quran, bukan kerana kita banyak zikir, tapi Allah yang izinkan kita untuk bertaubat. Allah yang izinkan kita untuk ibadat. Allah yang izinkan kita untuk tinggalkan maksiat. Kalau Allah tak izin, maka tak boleh juga kita tinggalkan maksiat. Hari ni pun Allah izin pada kita semua untuk duduk di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala sebelum hari ditutupkan rumah. Tak tutup lah, insya-Allah, mudah-mudahan 2 minggu, mudah-mudahan. Kalau kata 2 minggu tu sampai 27 kan. Sampai 27 mudah-mudahan tak berterusan lah. Sebab sebelum ni pun macam tu juga, 2 minggu, lepas 2 minggu tengok belum baik-baik lagi, tambah lagi 3, 4, 5, 6 bulan. Masya-Allah. Yang mana yang tak pernah menjejakkan kaki ke masjid lepas daripada PKP yang awal hari tu, lepas ni jejaklah kaki ke masjid. Lepas ni jejakkan kaki. Janganlah lepas ni Allah tarik lagi nikmat, nauzubillah. Tak dapat dah orang yang suka pada masjid, nak masuk masjid Allah Subhanahu Wa Taala tak merasa dah. Lepas ni janganlah silap kena tutup terus. Nauzubillah min zalik. InsyaAllah, mudah-mudahan kesempatan untuk kita PKPB ni, pergerakan apa saya kata tadi? Pergerakan kuatkan pengibadatan dan beriman kepada qada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Lepas ni kita tambah lagi beriman. Kita sambung balik bahagian, sebab kita pada 77 cabang iman. Ini kita sebut tentang iman lah. Apa cabang iman yang seterusnya? Kita sambung yang pada minggu lalu kita belum habiskan. Pada bulan lalu lah, bukan minggu lalu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada orang yang tentang ahli ilmu ini pada muka surat yang ke-26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan telah mengajarkan, Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan apa yang engkau tidak ketahui, kurnia Allah yang dilimpahkannya kepadamu amatlah besar. Maka Allah Subhanahu Wa Taala muliakan orang yang mana yang berilmu. Sebab itu daripada ayat yang sebelumnya yang menunjukkan orang yang mengucapkan syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi, yang menyaksikan bahawasanya tiada Tuhan selain dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu siapa yang menyaksikan? Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Syahidallahu, Allah yang menyaksikan. La ilaha illahu, tiada Tuhan melainkannya. Siapa lagi? Wal malaikatu, dan juga malaikat juga menyaksikan. Kemudian Allah ikuti lepas pada tu dipanggil bahasa Arab wawul atfi, iaitu dia ikutkan apa yang sebelumnya daripada hukumnya, yang menyaksikan bahawasanya tiada Tuhan selain Allah, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu. Sebab itu yang bulan yang lalu saya sudah nyatakan, mereka yang menyaksikan bahawasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala, kata Sayyidina Ali bin Abi Talha, bukan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sahabat juga, Ali bin Abi Talha, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, alladzina ya'lamuna anna Allaha ala kulli syai'in qadir, yang mengetahui, benar-benar tahu bahawasanya Allah itu mampu berkuasa atas segala-galanya. Masya Allah. Bila kita ni buat sesuatu yang lahir, timbul daripada hati kita, Allah berkuasa di atas segala sesuatu, maka kita kata dalam diri kita ini, apa sahaja kehendak Allah Subhanahu Wa Taala pasti berlaku. Ini kehendak Allah juga ni. Kita nak berhenti sekejap ni, berehat. Kita berehat. Mudah-mudahan tak berehat terus. Yang mana yang mampu, yang masih, kalau kata ustaz-ustaz yang mengajar, mereka mampu lagi insya-Allah di online, di internet, insya-Allah mereka gunakan sebaik mungkin untuk nak memberi faedah, memberi manfaat kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belajar ni adalah untuk sampaikan, bukan untuk diri kita sebenarnya. Hari inilah saya duduk di depan sini.
Walaupun orang kata kadang-kadang ada juga dia kata, lah ustaz tu nak duit, tak apa. Kita jangan hiraukan orang kata apa. Kita buat itu yang pentingnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah rezeki kita tak takut. Rezeki sebelum ni PKP siapa bagi? Ada tak saya kat ini? Ada tak saya ini? Ada lah. Ada kat sini ada lah ni. Maknanya apa? PKP baru ni ada tak kuliah? Tak ada kuliah. Dah boleh hidup tak? Alhamdulillah boleh hidup. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala yang beri rezeki. Bukan surau. Bukannya pengurusi, bukannya manager, bukannya syarikat, bukan. Yang bagi rezeki asalnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka itu adalah asbab. Sebab itu diberi tahu guru saya, dia kata orang yang bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya dia akan dapat rezeki yang melimpah ruah kerana bergantung kepada musabbib yang menyebabkan sesuatu. Jangan kita bergantung kepada asbab. Sebab yang datang pada kita ni, yang bagi duit, yang bagi rezeki kepada kita di atas dunia ni adalah sebab kita bekerja ni, yang datangkan rezeki. Itu sebab. Guru saya kata, saya bagi contoh, dia kata seorang budak dia kata kat ayah dia, ayah saya nak gula-gula. Nak gula-gula? Okey, baik. Mahirkan dulu kiraan daripada 1 sampai 10. Mahirkan dulu. Dia pun bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah pandai dah. Jangan ada salah. Memang kena lancar. Ya, betul. Okey, tengok. Baca kat ayah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, baik. Mai ikut ayah pergi kedai. Pergi kedai. Sampai dekat kedai, ayah dah kata, baca. Bilang. Dia pun bilang dekat depan toki kedai tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas tu toki kedai pun bagi dia gula-gula coklat lah. Bukan kita coklat lah, orang faham kata coklat. Coklat tu maknanya gula-gula. Kalau coklat tu itu coklat lah. Coklat dia mana. Jadi bagilah, dapatlah gula-gula. Hari esoknya dia dapat gula-gula tu sebab apa? Sebab dia bilang. Hari esoknya dia pun nak gula-gula. Dia tak beritahu dah ayah dia. Dia pun pergi sendiri dekat kedai. Pergi dekat kedai. Yang dia kata, pakcik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey dah. Dia bilang lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, baguslah. Mana gula-gula tak dapat dah pun. Semalam dapat, hari ni tak dapat. Dibilang lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mana coklatnya? Mana gula-gulanya? Dia kata, semalam lain. Semalam sebab kamu dengar ikut perintah ayah kamu, aku bagilah kamu. Hari ni tak ada dah. Sebab apa? Budak tadi dia bergantung kepada asbab. Asbab apa yang dapat dia gula-gula tadi? Sebab dia bilang dapat. Pada esoknya dia sangka bila dia gantung lagi dengan 1, 2, 3 dia tu, dapat lagi coklat dah. Tak ada. Sebab dia bergantung pada benda tadi. Jadi kita kenapa bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? Macam tak faham dah. Tak faham dah. Tak nampak. Tak nampak lagi. Kita ni buat sesuatu imtithal, ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yang bagi itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya asbab. Asbab itu adalah Allah yang perintah kita untuk mencari, menggunakan asbab itu mendapat daripada pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang mencipta sebab tersebut. Ada tak orang duduk dekat dalam gua tak ada orang, tak bekerja dapat makanan? Contoh dia Sayyidatina Maryam. Sayyidatina Maryam duduk dekat dalam mihrab. Dekat mihrab kena kurung. Bila tiba masa makan, datang makanan tapi makanan yang luar daripada adat. Makanan musim panas datang pada musim sejuk. Makanan musim sejuk datang pada musim panas. Pelik. Daripada siapa datang? Daripada siapa? Siapa beri rezeki? Allah Subhanahu Wa Taala yang
yang beri rezeki. Jangan takut, jangan risau. Yang tahu semua ni siapa? Orang belajar dia tahulah. Kena ada belajar, kena menuntut ilmu. Sebab itu ilmu itu tinggi. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu Wa Taala yang mengangkat orang yang menuntut ilmu itu dengan beberapa darjat. Kata ulama, satu darjat itu adalah di antara langit dan juga bumi. Berapa jauh? Pernah kira tak? Satu darjat. Bukan di antara dua darjat. Darjat, satu darjat di antara langit dan bumi. Kalau beratus-ratus darjat, kita solat jamaah hari ni berapa? Berapa? 27. Allah bagi 27. Cuba kira berapa kali bumi langit. Masya Allah. Dapat tahu daripada mana? Dapat tahu daripada ilmu. Kena belajar daripada ilmu. Ni Allah SWT firman daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Supaya Allah Subhanahu Wa Taala meninggikan orang yang beriman di antara kamu dan juga orang yang diberi ilmu pengetahuan akan darjat yang banyak. Allah SWT angkat. Tapi yang orang sibuk kejar benda lain, bukan kejar nak menuntut ilmu. Hari ni kalau kita datang, kita solat, kita nak cari imam yang baik-baik bacaan dia. Orang yang baik bacaannya bermula daripada dia menuntut, dia belajar. Kalau dia tak belajar, dia tak tahu macam mana nak menyebut kalimat itu dengan baik dan sebutan yang baik. Bila sebutan dia baik, bacaan dia baik, barulah sedap didengar. Walaupun tak ada lagu, tapi bila dia sebutan dia baik, insya-Allah dia paling kurang kita rasa tenang sikit solat kita. Tak haru biru nanti. Bila kita dengar orang baca sedap, tapi sebutan tajwid dia lintang pukang. Suara dia memang bagus. Ada orang suaranya memang baik dan bagus. Saya pernah dengar. Tapi bila dengar bacaannya, masya-Allah, dia punya dengung kat lain, dia punya panjang ke lain, dia punya huruf sebutan pun lain. Yang sebut sa, dia sebut sa. Yang sebut sa, dia sebut sa. Tak boleh dia betul tak? Yang sebut a, dia sebut a. Yang sebut a, dia sebut a. Beza tu di antara huruf dengan huruf yang lain. Yang mana yang boleh membezakan orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar? Sebab itu bila kita baca siratal ladzina an'amta alaihim, bila orang baca dengan betul, walaupun tidak berlagu, paling kurang kita selamat betul, bacaannya betul, kerana itu adalah Fatihah, kerana daripada rukun-rukun solat. Kalau dia ubah daripada makhraj huruf, nanti berubah makna, Fatihahnya tidak sah. Bila tak sah Fatihah, maka solat tak sah juga. Sebab itulah perlukan kepada ilmu, belajar daripada awal sehinggalah akhir, tiada pengakhiran. Sampai kita mati belajar menuntut ilmu. Kerana apa? Kerana Allah nak beri darjat, nak beri pangkat pada kita. Jangan kejar pangkat dunia saja. Ni kalau dunia punya pangkat, masya-Allah, berlumba-lumba, sanggup pergi ke Sabah. Marah pula saya nanti. Marah pula saya. Tak, bukan. Ni ingatan. Ke mana saja, itu contoh. Sanggup pergi ke luar negara, sanggup pergi ke sini, sanggup pergi ke sana. Kita kena hati-hati. Kita ini adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kejarlah pangkat macam mana pun kita ada pangkat, pengakhirannya pangkat itu akan sirna dan binasa. Sebab itu sahabat radhiyallahu taala anhum, antaranya Sa'id bin Harith, dia kata bila ditanya kepada dia, kenapa kamu sibuk sangat beramal sampai tak tidur, sampai kamu berjaga malam berhari-hari, bangun qiyamul lail tiap-tiap malam, siang berpuasa, kenapa? Kerana dia kata ada ilmunya. Apa dia ilmunya? Dia kata innama hiya anfasun tu'ad wa umrun yafna wa ayyamun tanqadi wa ana rajulun antadhirul mauta fi ayyi lahzah. Dia kata sesungguhnya nyawa kita ini sudah dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila nyawa kita banyak mana? Sampai bila? Wa umrun yafna, dan umur kita akan sirna, binasa. Sampai masa bila kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti merasai mati.
Wa ayyamun tanqadi, dan hari pasti berlalu. Wa ana rajulun antadhirul mauta fi ayyi lahzah, dan aku adalah orang yang hanya menunggu mati pada bila-bila masa. Sahabat yang bertanya tadi bernama Hisham bin Yahya Al-Kinani. Dia menangis dengar jawapan sahabat dia. Dia pun sahabat Rasulullah juga. Ini pun sahabat juga. Menangis dengar jawapan. Kenapa? Kerana ilmunya, kerana fahamnya dia, kerana dia nak dapatkan tempat yang tertinggi di sisi Allah, sehingga Allah tunjukkan kepada dia. Dia kata, "Bushra ya Sa'id, wa qad ghufira dhanbuk wa syukira sa'yuk wa qubila 'amaluk wa ujjilat lakal bushra fi hayatik." Bila dia lihat dalam mimpi, datang dua malaikat beritahu kepada dia, "Wahai Sa'id, ini khabar gembira buat kamu. Bergembiralah wahai Sa'id." Apa dia? Allah ampunkan dosa kamu, Allah Subhanahu wa taala terima amalan kamu, Allah Subhanahu wa taala dahulukan, percepatkan kepada kamu untuk melihat akan nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika kamu masih hidup. Hayya Sa'id, nantalik ma'ana hatta tara ma a'addallahu laka minan na'im. Mainlah Sa'id, ikut kami sehingga kamu melihat apa yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan kepada kamu daripada nikmatnya, sampai kamu boleh lihat nikmat tersebut. Daripada mana tu Allah nak bagi? Bila kita ada ilmu, kita beramal. Sebentar lagi nanti ada sebut tentang orang yang beramal tanpa ilmu. Sebagaimana berkata Imam Ibn Ruslan daripada matan Zubatnya, dia kata, "Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu." Pada cetakan yang lain, pada nuskhah lain, dia kata, "A'maluhu mardudatun la tuqmalu." Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya itu tertolak, tidak sempurna. Macam mana kita nak beramal tanpa ilmu? Kita tak tahu itu betul ataupun tidak. Sebab itu perlukan kepada ilmu. Maka orang yang beramal dengan ilmu itu adalah orang yang betul-betul akan mendapat kebenaran daripada amal dia. Maka Allah Subhanahu wa taala firman lagi, "Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun?" Apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tak mengetahui? Sama. Orang yang berilmu dengan orang tak berilmu? Sama? Lah, tak sama. Ya, innama yatadhakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang yang dapat mengambil peringatan hanyalah orang yang berakal sempurna, orang yang bijak, orang yang pandai, orang yang faham. Ulul albab ni orang yang faham. Allah berikan kefahaman pada mereka, maka mereka akan ingat. Macam mana tadi? Macam kisah Sa'id bin Harith tadi. Allah bagikan dia kefahaman. Bila dia faham, dia ada ilmu, maka dia faham keadaan dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka perlukan kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Baik. Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, diriwayatkan daripada kitab As-Sahihain. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yabqa 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sebab itu pentingnya ilmu. Kata ulama, ilmu pertama yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu apa dia? Ilmu faraid, ilmu warisan, ilmu harta berwarisan. Macam mana Allah ambil? Macam mana Allah angkat? Bukan kata Nabi SAW, bukan Allah cabut daripada gitu terus. Cabut orang tu ada, tapi Rasulullah kata apa? Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan menariknya daripada manusia. Faham tak? Tetapi macam mana? Tetapi dia mencabut ilmu dengan kematian ulama. Ramainya ulama. Hari ni seorang tuan guru daripada sebelah Kedah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan guru Rifa'i. Pernah ada dengar? Masya Allah, satu persatu Allah ambil. Habislah. Bila dia meninggal, ada lagi ilmu yang ada pada dia tu, ilmu dia pun ikut sama lah. Yang orang dulu, masa dia ada, tak pergi menuntut ilmu, tak ambil ilmu daripadanya,
habislah. Tak ada lah ilmu pada dia tu. Dah pergi ikut dia. Dan nak belajar dengan siapa lagi? Kalau semua ulama Allah SWT ambil, yang tinggal hanyalah daripada orang-orang yang juhalah, iaitu orang-orang yang jahil. Maka Rasulullah kata, hatta idza lam yabqa aliman, sehingga apabila orang, dia kata, tetapi dia mencabut ilmu dengan kematian ulama, apabila tiada orang alim yang tinggal, tak ada orang lagi, tak ada orang alim lagi, maka manusia akan menjadikan golongan jahil sebagai pemimpin, pengikut dia. Siapa yang nak ikut? Nak ikut siapa? Dah tak ada orang alim, nak ikut siapa? Sebab itu kita kena jaga orang-orang yang berilmu ni. Bukan saya lah orang alim, saya ni tak alim. Yang alim ni ada lagi ramai. Saya cuma ambil keberkatan daripada mereka saja. Apa yang mereka beri pada saya, saya kongsikan bersama. Kita jangan makan seorang-seorang. Makan kita bagi kongsi sikit. Jadilah orang yang dermawan. Al-Imam Syafi'i beritahu kepada kita, tidak akan orang yang dermawan, orang yang pemurah itu tidak pernah akan rugi. Kerana apa? Sentiasa akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana sifat mulia ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala suka makhluknya untuk bersifat dengan sifat mulia dan pemurah. Lantas mereka memberi pandangan bila orang jahil tinggal, dia nak minta pandangan daripada orang alim, dah tak ada orang alim, yang tinggal orang jahil je. Nak minta pandangan siapa? Inilah. Maka mereka pun mintalah pandangan dengan orang-orang jahil. Maka orang jahil itu pun fa'aftau, maka mereka pun memberi fatwa, memberi pendapat mereka. Fa'adallu wa adallu, fadallu wa adallu. Fadallu tu maknanya mereka sesat. Yang beri fatwa tu pun sesat, dan wa adallu, dan mereka menyesatkan. Sesat lagi menyesatkan. Dah macam mana kita nak dapat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita ikut orang yang sesat? Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua daripada kesesatan, sehingga kita dapat mengenal kebenaran, sampailah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada dalam Sahih Muslim pula terdapat sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya, daripada kitab Matan Arba'in Nawawiyah pun ada sebut daripada hadis ini. Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sir, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman, satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa haffathumul malaikatu wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man batta bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Terjemahan: sesiapa yang melepaskan suatu kesukaran dunia daripada seorang mukmin. Kalau kita tengok seorang mukmin dalam kesulitan, kepayahan, kesusahan, maka kita lepaskan, kita beri bantuan sehingga dia terlepas daripada kesusahan tersebut, dan kita berikan ruang kepada dia, beri peluang pada dia sehingga dia boleh bernafas. Sebab itu dia kata man naffasa. Jadi bila kita ni dalam kesempitan, kita perlukan ruang untuk bernafas. Jadi kita minta bantuan daripada orang lain. Orang lain tu bantu kita, ataupun kita bantu orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala beritahu, Allah akan melepaskan kesukaran hari kiamat daripadanya. Tak apalah kita tak dapat, kita tolong orang, kita bantu orang, orang tak bantu kita balik. Paling-paling kurang kita bersyukur kita mampu tolong orang. Sebab apa? Bila kita tolong orang, kita bantu orang, kita berikan nafas pada dia, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita keselamatan pada hari kiamat nanti. Hari kiamat, kita tahu dah, maklum dah cerita hari kiamat macam mana. Dah tahu dah cerita hari kiamat. Ustaz-ustaz ramai dah. Quran dah beri peringatan tentang hari kiamat. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Kalau dah berlaku hari kiamat nanti, perempuan-perempuan yang mengandungkan anak akan gugur anak mereka. Mereka lari minta pukang, lari tinggalkan kandungan dia.
wa tada'u kullu dhati hamlin hamalaha. Apa yang ada dalam kurungan habis gugur dan mereka dah tak cara dah apa yang ada. Biar tinggal. Wa taran nasa sukara. Kamu akan melihat orang dalam keadaan mabuk, wa ma hum bisukara, tapi mereka tidak mabuk. Bumi ni bergoncang. Kalau berlaku gempa bumi, berlaku letusan gunung berapi, macam mana keadaan? Itu belum kiamat lagi tu. Tu baru gegar bumi, baru gempa bumi, baru letusan gunung berapi. Macam mana keadaan dia? Nanti bila kita berhadapan tu baru kiamat. Belum lagi di padang mahsyar ketika mana kita berhadapan dengan Allah, ketika mana kita punya amalan dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana? Kalau kita pernah buat baik pada orang, Allah kata orang ni pernah buat baik pada si fulan, fulan bin fulan. Bagikan kelepasan pada dia. Oleh sebab dia beri kelepasan pada orang lain, bantu orang lain, selamatkan orang lain daripada kesulitan, selamatkan orang lain daripada kepayahan. Hari ini kita rasa senang sebab kita boleh balik makan, tidur, kita boleh pergi kerja, naik kereta besar-besar. Nah, senang hati. Duit dalam bank banyak, oh senang hati. Sebab kita atas dunia ni kita tak rasa. Tapi bila hari kiamat nanti, bila kita dihadapkan di hadapan Allah satu persatu, Allah Subhanahu Wa Taala hitung daripada kita punya amalan di atas dunia nanti, tiada maaf kalau sikit pun. Kalau kita tak ada perkara yang boleh menyelamatkan kita daripada hisab hitungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Rasulullah kata, sulusun min ummati dakhal jannah min ghairi hisab. 1/3 daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masuk ke dalam syurga tanpa hisab. 1/3. Berapa ramai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Daripada awal sampai akhir, daripada awal pada zaman Rasulullah SAW sampai akhir, berapa ramai umat Nabi? 1/3 daripadanya masuk syurga tanpa hisab. Agak-agak kita masuk 1/3 tu ke tak? Agak-agak. Dengan amal kita ni. Allahu Akbar. Tak apalah, tak dapat pun 1/3 tadi. Allah mudahkan perhitungan kita pun dah cukup dah kan? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Dalam kitab syarah pada Fathul Qarib al-Mujib, dia panggil Matan Abi Syuja', syarah dia Al-Bajuri, Syekh Ibrahim Al-Bajuri, ketika mana kita berwuduk sampai pada basuhan tangan, disuruh baca pada setiap anggota ada bacaan dia. Mana basuh muka, apa bacaan dia? Basuh mulut, kita kumbung mulut, apa bacaan dia? Masuk air dalam hidung, apa bacaan dia? Basuh muka, Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyaddu wujuhu awliyaik wa la tusawwid wajhi bidhulumatika yawma taswaddu wujuhu a'daik. Amalkan. Tu ilmu lah ni, ilmu dengan amal. Kita belajar, kita beramal. Apa dia maksud? Masya Allah, cantik maksud dia. Allahumma bayyid wajhi, ya Allah putihkanlah wajahku. Yauma tabyaddu wujuhu awliyaik, pada hari kamu putihkan wajah-wajah para walimu ya Allah. Wala tusawwid wajhi bizulumatik, janganlah kamu hitamkan wajahku dengan zulumat, dengan kegelapan. Yauma taswaddu wujuhu a'daik, pada hari kamu hitamkan wajah-wajah musuh-musuh kamu. Bila tu? Atas dunia dan akhirat nanti. Atas dunia lagi Allah bagi kita cahaya pada wajah orang yang beriman, orang yang sentiasa berwuduk, ada cahaya. Pada akhirat nanti orang boleh, Rasulullah kata, aku boleh mengenal umatku. Sebab apa? Umat Nabi SAW itu ada cahaya pada wajahnya, bahkan lebih daripada padanya. Orang yang ada, tapi Rasulullah boleh kenal lebih lagi. Kerana apa? Kerana ada ghurrul muhajjalin, iaitu mereka tu lebihkan pada basuhan muka dan juga lebihkan pada basuhan anggota tangan, juga kaki. Itu kelebihan daripada kita beramal. Allahumma hasibni hisaban yasira. Dah sampai pada isyak. SOP kita pun sampai isyak. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala angkat segala kesukaran, kesulitan pada diri kita semua. Saya mohon maaf. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu kerana kelemahan saya sendiri. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan juga sultan dan juga doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا اللهم فقهنا وعلمنا التأويل
واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.